Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, skandal RM 232.9 juta. Oh, habislah sahabat semua. Ini dikatakan salah guna kuasa terhadap pendakwaan kepada Presiden Parti Bersatu ataupun pengerusi Perikatan Nasional. Katanya PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional ini bersih. Atau adakah mereka bersih atau sapu bersih, sahabat-sahabat semua. Itu satu perkara yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama. Jadi hari ini sahabat semua saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan skandal melibatkan Presiden Parti Bersatu Muhyiddin Yassin. Kalau sebelum ini ya beliau dibebaskan tetapi selepas rayuan dibuat, pembatalan ya pembebasan itu telah pun ditarik balik dan kini akan berhadapan pendakwaan di Mahkamah Seksyen. Dan apa yang Muhyiddin lakukan adalah untuk merayu, membuat rayuan untuk membatalkan pembebasan balik itu. Namun hari ini kenyataan daripada pihak pendakwa raya mengatakan bahwa Muhyiddin tidak boleh rayu terus ke Mahkamah Tertinggi. Jadi itu antara kenyataan. Habislah bakal sobat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan daripada pihak pendakwaan. Katanya undang-undang tidak membenarkan Muhyiddin Yassin membuat rayuan ke atas Mahkamah Persekutuan, sedangkan kes utamanya adalah di Mahkamah Seksyen, kata seorang anggota pendakwaan. Timbalan pendakwa raya itu, yaitu Wan Saharudin Wan Ladin, memberitahu perkara itu kepada Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata demikian ketika memaklumkan hasrat pendakwaan untuk mengemukakan bantahan awal terhadap permohonan pembelaan untuk memfailkan permohonan menangguhkan prosiding Mahkamah Rendah sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tertinggi. Wan Saharudin memberitahu Hakim Mahkamah Seksyen Azura Al bahwa kes jenayah utama adalah di Mahkamah Seksyen dan oleh itu dihadkan oleh Seksyen 87 Akta Mahkamah Kehakiman CJA. Peruntukan tersebut menyatakan bahwa sebarang rayuan yang timbul daripada sesuatu perkara di Mahkamah Seksyen hanya boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi dan akhirnya ke Mahkamah Rayuan. Jadi CJA juga menyatakan bahwa hanya rayuan yang berasal daripada perkara di Mahkamah Tinggi boleh dibawa ke Mahkamah Rayuan dan akhirnya ke Mahkamah Persekutuan. Itu dia. Jadi kalau kita imbas semula sahabat semua, pada 28 Februari lepas, Mahkamah Rayuan telah membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bagaimanapun pada hari berikutnya, ahli Parlimen Pago itu menfailkan rayuannya ke Mahkamah Persekutuan. Jadi Wan Saharudin memberitahu Azura bahwa alasan rayuan Muhyiddin ke Mahkamah Tertinggi itu tidak diketahui mengikut undang-undang dan adalah bertentangan dengan Seksyen 87 CJA. Bagaimanapun, Peguam Muhyiddin Hisham Topitik menyangkalnya dengan alasan rayuan boleh dibuat ke Mahkamah Persekutuan kerana rayuan di Mahkamah Rayuan adalah berhubung permohonan semakan di Mahkamah Tinggi yang bukan rayuan terhadap keputusan Mahkamah. Azura kemudiannya menetapkan 3 April untuk sebutan kes. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kalau sebelum ini ya Muhyiddin katanya dibebaskan kerana tidak bersalah, dibebaskan kerana tidak terlibat menerima rasuah, tidak makan 1 sen pun tidak masuk dalam akaunnya, sahabat-sahabat semua. Hari ini mereka semakin menggeletar. Kerana apa? Kerana pendakwa pembebasan itu ditarik balik kerana bukan dibebaskan kerana beliau didapati tidak bersalah, tetapi kerana adanya masalah teknikal di sana. Akhirnya kembali dalam pendakwaan untuk 4 pertuduhan ya berkaitan dengan skandal Jana Wibawa berjumlah RM 232.5 juta ringgit. Ini baru 4 pertuduhan, ada 3 lagi pertuduhan yang lain kalau saya tidak salah berjumlah 100 lebih juta juga, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Mereka ini bersih ataupun sapu bersih? Anda boleh berikan pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin juga memberikan satu perkongsian singkat ya berkaitan dengan dikatakan seorang individu yang bergelar Datuk Seri.
individu bergelar Datuk Seri menipu beberapa individu dalam teknologi hijau. Jadi sekarang ini polis ya sedang melakukan siasatan terhadap individu yang bergelar Datuk Seri ini. Jadi mari kita ikuti kenyataan daripada pihak polis yang mana meminta individu yang menjadi mangsa penipuan pelaburan itu untuk membuat pelaburan. Katanya polis masih menyiasat lanjut kes penipuan pelaburan projek teknologi hijau dianggarkan bernilai RM20 bilion ringgit yang didalangi lelaki bergelar Datuk Seri dan juga beberapa rakannya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Ramli Muhammad Yusof berkata, siasatan dijalankan bahagian komersial IPD Petaling Jaya mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Dan katanya lagi, kita juga akan memanggil individu terbabit untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan, katanya menurut Harian Metro. Belum minta individu yang menjadi mangsa penipuan untuk membuat laporan kepada polis di Raja Malaysia. Jadi sebelum ini, ya, akhbar itu melaporkan seorang lelaki mendakwa pernah tinggal di Denmark selama 20 tahun yang berkelulusan doktor falsafah dan dari sebuah universiti di negara itu dan mempunyai rakan bekerjasama dengan sebuah syarikat penerajuk teknologi hijau di Denmark. Individu bergelar Datuk Seri itu turut mendakwa syarikatnya mempunyai kepakaran dalam pembangunan projek teknologi hijau dan nano, biodiesel serta sektor pembinaan untuk menarik pelabur dengan menjanjikan pulangan yang lumayan. Jadi bagi meyakinkan mangsa, dia bersama beberapa rakan menubuhkan beberapa syarikat berasingan dan melantik seorang pensyarakanan wanita berusia 40-an dari Universiti Awam yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu sebagai penasihat syarikat selain mencari pelabur dalam projek pembangunan bandar teknologi hijau di Raub Pahang dan KXP Kulim di Kedah. KXP, wow, ini berkaitan dengan lapangan terbang, sahabat-sahabat semua. Jadi adakah ya KXP ini sudah kena scam? Menarik ya untuk kita update dari masa ke semasa berkaitan dengan syarikat ini. Sekarang ini dipercayai adalah sebuah skema membuat penipuan dari segi pelaburan hijau dan sebagainya. Jadi bagi meyakinkan pelabur, individu itu bersama rakan kongsinya dan pensyarat terbabit membentangkan kertas projek terbabit yang dianggarkan bernilai RM20 bilion. Jadi ini agak mengejutkan sahabat-sahabat semua ya. Satu perkara iaitu KXP Kulim. KXP Kulim ini kalau saya tidak silap macam saya katakan tadi adalah projek yang selalu dilaung-laungkan oleh Menteri Besar Lato-Lato Kedah, menyatakan bahawa mereka akan dibiayai oleh kontraktor ataupun syarikat syarikat luar. Jadi kalau kita lihat benar sahabat semua bahwa KXP Kulim ini adalah seperti mana yang dinyatakan oleh MB Lato-Lato. Benar. So, jadi pembinaan KXP ini pun jadi tanda tanya sebenarnya apa sudah berlaku ya, pelbagai spekulasi berlaku sahabat-sahabat semua dengan perkara ini. Jadi kalau kita lihat juga di dalam berita ya, berita Sinar Harian menyatakan pembinaan KXP ini menjadi tanda tanya. Ini antara satu kenyataan daripada media ataupun portal berita daripada Sinar Harian. Jadi agak mengejutkan. Saya pun baru tahu ya info ini. Ya, adakah benar bahwa Menteri Besar Lato-Lato ini sudah kena scam atau sebagainya. Jadi satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mempunyai pandangan ya berkaitan dengan isu ini, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Ya, sekiranya Anda mau berikan komen, boleh berikan di dalam ruangan komen ya. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.